Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu ila yaumiddin wa ba'du. Hadirin hadirat sekalian, semoga dirahmati Allah. Kitab yang bersama tuan-tuan tu memerlukan contoh. Maksudnya contoh supaya mudah faham. Dan persediaan orang yang mengaji ni, kalau contoh tak bagi, susah nak faham. Bagi orang yang dah terbiasa, yang mengaji, yang mengajak, tahap dia tak sama. Kadang guru mengajak, dia buat misal, sebut, murid dah boleh faham. Tapi kadang-kadang kebanyakan kita, guru mengajak, misal tak ada, tulis pun tak ada, memang tak faham apa. Jadi untuk dapat faedah lebih, ada dapat bahan tu. Bahan tu tuan-tuan boleh forward lah. Forward maksudnya, nak forward, ambil gambar hantar lah. Cara yang kedua, minta PDF daripada saya. Dekat Haji Noh pun ada, supaya kita sama-sama boleh ambil manfaat. Sebelum tu saya nak pesan, faraid ni kalau tidak ahli dalam bidang, kerap kali salah. Salah sekiranya sedap salah, tapi nak bagi salah juga, yang tu berdosa. Salah, tak sedap kata salah, tiba-tiba sedap kata salah, kena buat pembetulan. Tak buat pembetulan, dosa. Kadang-kadang, salah disebabkan waris itu jahat. Dia faham tak waris jahat? Ayah dia mati, anak 6 orang. Faraid lambat, mati seorang tinggal 5. Seorang dia buang. Itu waris jahat. Tapi kadang-kadang, ayah mati anak 6. Lambat faraid tinggal 5. Buang hak seorang mati kemudian, kadang-kadang tak jahat. Macam mana tak jahat? Dia bujang tak menikah. Bila bujang tak menikah, lelaki perempuan tak kisah. Suami tak ada, isteri tak ada, anak tak ada. Jadi buang tak apalah. Atau barangkali, ayah mati tinggal mak. Mak tu bini ayah lah. Mak pada kita. Kadang ayah mati 10 tahun. Kemudian mak meninggal. Mak meninggal. Harta semua nama ayah. Nama mak tak sebut tak apa. Syarat, ayah dengan mak nikah sekali. Dan anak mesti kena ada anak lelaki-lelaki. Bahkan kalau ayah mati, mak mati, anak-anak mak ayah ramai mati. Jangan bagi mati semua sampai lelaki-lelaki tak ada. Kalau mati, lelaki-lelaki berbaki, hak mati semua tu, semua tak menikah. Yang tu kita boleh buang, tak berdosa. Sebab apa tak berdosa? Bila kita faraid, memang jawapan dia akan jadi sama. Saya kadang-kadang kira 2 kali saya buat, kira sekali saya buat. Sebab apa? Sebab nak tengok jawapan sama ke tak. Tapi kalau mak dengan ayah, ayah mati, ayah ada ayah atau mak, mak mati ada ayah atau mak, atau kedua-duanya, anak-anak, ada anak lelaki atau perempuan yang menikah, mereka tu mati lepas mak ayah, ada anak pula, yang tu memang kena kira banyak kali. Okey, jenis macam ni lah, kadang-kadang berlaku, ada tipu. Dan kadang-kadang kesilapan berlaku disebabkan kita tak faham benda tu. Contoh yang dalam Facebook ni dia hak bagus pun banyak, hak tak bagus pun banyak. Betul tak?
Tak? Hak bagus pun banyak, tak bagus pun banyak. Tapi hak tak bagus itu banyak lagi lah. Jadi bila bagus tak banyak, tak bagus pun ada juga. Kadang-kadang saya suka add orang masuk dalam saya nak friend dengan dia lah. Kadang saya friend tu peguam. Kadang saya friend tu geng-geng hakim. Kita nak ambil faedah pada mereka. Kadang contoh saya nak friend kawan-kawan kat sini. Saya tengok dia punya awal dia. Pakaian, tutup aurat, apa semua tak mampu. Jadi friend saya. Duk tak lama tengok dia pakai seluar pendek. Saya buang. Faham tak? Dia pakai seluar pendek buang. Aib lah. Itu contoh. Jadi bila peguam dia friend dengan saya. Apa-apa dia tulis saya komen. Bila saya komen, dia pun komen saya. Lama-lama jadi baik. Jumpa tak pernah. Akhirnya, seorang peguam, dia hantar messenger. Kat messenger ni, saya boleh baca. Dia boleh baca. Orang lain tak boleh baca. Saya kata, puan, hantarlah WhatsApp saya. Dia mengadu geng-geng peguam tak bersetuju dengan hakim. Saya kata, tak setuju tahun mana? Dia beritahu, ni saya tak beritahu kes berlaku di mana. Dia kata, si mati ni, dia tak kahwin. Mak dia mati sebelum dia mati. Dan dia masih ada ayah. Dia juga ada mak kepada mak. Faham tak? Hak mati ni tak menikah perempuan. Dia ada ayah dan dia ada mak kepada mak. Mak kepada mak ni, mak mentua ayah tak? Mak pada mak mentua ayah tak? Jadi bila ditengok macam tu, dijelabati, ayah dapat semua. Mak pada mak tak dapat. Saya kata ni salah. Ayah ambil baki, tapi mak kepada mak ambil dulu. Mak pada mak, dia akan dapat 1/6. Hak contoh macam ni, kenapa silap? Rupa-rupanya macam ni. Ayah boleh menghalang mak dia. Tapi ayah tak boleh menghalang mak bini dia. Nampak tak? Benda ni lah kena bagi perhati elok, takut kita silap. Kemungkinan silap yang paling banyak bila mati terlampau lama. Ada satu kes semalam saya tak muktamad kan. 3 minggu dah buat siasatan, rasa malam ni baru boleh nak kira. Sebab besok saya ambil cuti, boleh kira lah. Hak jenis mati sudah terlampau lama. Last kali, ada waris yang terbuang, ingat kot tak dapat, rupanya dapat. Supaya tak jadi dosa akhirat dan tak mau bicara, kira balik, kita bayar pada waris yang tak dapat tanah, bayar duit. Saya nak tanya, tanah tak dapat duit, setuju tak? Setuju tak? Ayah mati, tinggal kereta sebiji. Elok kerat 2 ke bagi kat seorang? Bagi kat seorang. Yang hak dapat kereta ke, dia bagi duit kepada yang tak dapat apa. Clear? Kereta pula kena kira nilai semasa, bukan kira keluar pada kedai. Rumah dulu 25,000. Ayah mati. Rumah harga naik ke turun? Naik. Maka masa tu dia akan kira harga baru lah. Kadang kereta harga turun, tapi nombor kereta naik. Faham tak? Faham tak? Nombor kereta hak jenis 1 angka tu mahal lah. Tadi ada 1 biji kereta lintas depan orang kaya lah. Dia selalu duk bagi lembu kat orang buat korban bagai-bagai. Angka 1 lah. Bukan angka nombor 1. Angka 1 ya. Angka 6. Rasa nombor tu mahal pada kereta. Faham tak? Sebab apa? 1 angka mahal, jangan nak buat main. Jadi bila kadang-kadang waris tipu, ayah mati tinggal kereta, nombor cantik. Nombor cantik tu, kadang-kadang dia sengap-sengap, faraid bagi dapat kereta, dapat motor, dan dia jual nombor tu kat orang. Contoh paling senang, PAS laku. Buka motor. Minta beli motor kau apa rupang pun. Nombor mahal.
Dan ada seorang hamba Allah duduk di Taman Ru di sebelah Taman Selasih. Nombor motor dia PAS 1951. Nuh orang Kelantan minta nak beli, dia tak jual sebab motor ni motor ayah dia punya. Tak boleh jual, ini nostalgia kami. Itu contohlah nak beritahu. Adik-beradik tak tahu nilai nombor. Dia kata nombor murah lah. Pergi kat kedai aksesori tu, minta nombor kat dia. Murah. Hak tu buat nombor, bukan beli nombor. Itu jaga-jaga. Baik, cuba tengok supaya kita boleh jimat masa. Isu dia, yang mati ni adalah seorang perempuan ditinggal suami. Suami itu sangat amanah. Dan tadi juga dia WhatsApp saya, duit hak tak patuh syariah bagi kat mangsa banjir boleh tak? Boleh. Orang hak banjir ni saya nak tanya lepas tinggal apa? Alat rumah rosak habis. Tambah buang-buang pun tak nampak. Tenggelam terus. Nak mula hidup baru tu lagu mana? Banyak benda dah nak kena beli. Benda hak beli sikit-sikit banyak tiba habis. Allah Ta'ala ambil cukup senang. Orang jenis ni kita bantu. Tapi bantu sekadar boleh meneruskan hidupan. Tak boleh mewah. Okey. Cuba tengok. Yang mati tinggal duit. Kira dalam SP RM26,234.55. Kita punya 5 kupang 5 dik. Bagi saya yang tanya ni orang A lah, faham A. Sebab dia memang cermat. Hak 5 dik pun dia abang cermat. Hak yang saya tak apa nak respect, KLSP dia bagi genap. 20,000. Genap. Hak tu bohong. Sebab apa bohong? KSP mana ada genap? Dia ada sen dia. Macam bil elektrik, bil air. Mana ada genap? Tapi jual rumah genap. Faham tak? Jual rumah genap. Jual kereta genap. Hak tu boleh genap. Kalau jenis duit je ni payah nak genap. Okey. Bila duit bercampur halal dengan haram, punca cerita dia, yang mati ni dia tak tukar KLSP dia kepada patuh syariah. Patuh syariah tu dia mula 2017. Yang saya ingat, saya ambil cuti, bawa isteri, pergi tukar. Kat Turisma Keladi tu. Sebab saya takut lagi saya mati tak tukar, kacau. Isteri dia tak tukar. Bila tak tukar, mati. Duit hak yang dapat tu masuk dalam akaun suami. Suami tu dia bagus. Duit duduk di tangan, kalau dia pergi siapa tahu. Siapa tak, tapi dia faham, aku takut dosa, maka dia hello saya. Puncanya dia tanya kawan saya tanya saya kata saya tak mau kamu tanya, saya nak dia tanya saya. Sebab banyak kali saya nak tanya dia, nanti kamu tak nak jawab. Saya tak mau saya tanya kamu tanya dia. Faham tak? Faham tak? Saya tanya dia tanya kawan tu. Kawan tu tanya ni, duk banyak kali buang masa. Saya nak direct. Okey, akhirnya dia bagi. Bila dah ada bagi, duit itu wajib cuci. Tak cuci, tak boleh lebih kurang macam ni lah. Kita beli ayam kat market. Boleh makan semua tak? Ada tak kita tak boleh makan? Contoh paling senang, ayam kita bela. Ayam kalau makan najis kena kurung dulu bagi dia makan dadak. Ikan keli yang duduk kat loji apa semua makan boleh. Kurung dulu bagi makan sampai keluar semua tip apa semua baru boleh. Dia ada proses. Ayam beli tu ayam halal. Tapi kalau dia makan semua. Najis tak boleh makan. Habis kena sembelih. Kena potong, kena basuh. Ada tak yang tak boleh makan? Ada. Harta bercampur halal haram ni sama juga. Roti gardenia ada tak boleh makan? Ada lepas layak buruk. Plastik dia tak boleh makan. Layak buruk orang. Kan plastik gardenia dah naik RM4. Tak apalah, tak apa. Saya yang penting orang Islam. Bahan tuan-tuan dapat tu, setiap kali satu stik RM5. Kedai Melayu. Kedai Cina panggil RM5. Kenapa saya pergi kedai Melayu? Sebab kedai Melayu dia bayar zakat. 5 kupang aja, tak ada apa. Kan? Tapi kalau kedai Melayu tutup, dia kedai Cina ke?
Cara dia macam tu lah. Jadi bila duit tu bercampur, nak guna tak boleh. Kena cuci. Cuci ni bukan dia masuk dalam mesin basuh. Okey. Contoh paling senang lah. Cicak berak dalam minyak masak. Buang. Kan saya pernah makan sambal ikan bilis. Minyak masuk cicak. Saya tak tahu. Mak mentua saya, dia tahu perangai saya. Dia panggil Pak Teh. Sebab isteri saya Mak Teh. Saya balik, dia panas. Dia tahu saya makan benda panas. Makan-makan sedap. Tambah. Masa nak pergi cedok tu, tertengok botol minyak masak. Tahu tak minyak saji? Saya, mak mentua, minyak masak dia sama minyak masak saya. Saya kena bagi sama. Okey, tengok-tengok. Cicak mampu dah. Duduk dalam minyak. Saya tanya mak. Mak masak ke minyak mana? Minyak dalam botol tu. Kita dandan jolok engkau mak apa jadi? Mak buang, mak tak boleh makan tu. Cicak bukan duk berenang, mampu dah. Allahu Rabbi. Cicak dah mampu. Minyak dah boleh buat apa? Buang. Sebab benda hak tak boleh nak cuci. Baju kena ti ayam boleh basuh. Minyak masak mana boleh basuh? Okey, baik. Cuba tengok. Cara panjang, cara pendek. Cara panjang, tengok pun sakit kepala. Nak bagi ilmu je. Wang pokok, darab 65%. Nampak tak? Dapat 17,000 lebih. Yang tu wang pokok, wang kita. Halal. Faham tak? Faham tak? Majikan duk potong, kan? KLSP duk potong. Kalau tak potong, kita pakai mati tak ada apa. Nasib baik kita kena potong wajib. Kalau tak potong wajib, duit tinggal berapa? Hak mana ada semua habis. Okey. Dividen hak lebih tu dividen. Dividen bercampur halal dengan haram. Nak bagi senang faham, saya buat misal. Seronok tak buka stesen minyak? Stesen minyak. Hari-hari orang beli minyak kan? Ada je rokok tak? Rokok sangat mulia. Dalil mulia dia, rokok duduk atas kepala. Atas kepala kita. Quran kita tersepak, kita ambil cium. Rokok ni atas kepala. Ambil. Sebab apa tu atas kepala? Supaya tak mudah dicuri. Yang kedua, rokok harga dia mahal. Sedangkan rokok tu benda haram. Baik. Kalau jualan sehari dapat 5,000, modal 3,000, 2,000 tak boleh pakai. Sebab 2,000 tu keuntungan jual benda haram. Dan nak buka stesen minyak, mesti disyaratkan kena jual rokok. Sebab rokok ni dia tarik orang. Ada tak orang singgah kedai minyak beli rokok? Minyak tak boh? Ada. Sebab apa? Sebab rokok dia tarik. Kalau 2,000 sehari, 30 hari, berapa ribu? 60,000 keuntungan jual rokok. Ketak lutut nak 60,000? Ketak lutut nak? 60,000 tu bagi kat masa banjir. Kamu nak guna, tak boleh sebab kamu menega benda tak halal. Jual boleh, tapi untung jangan. Nampak tak? Sebab apa jual boleh? Sebab buka stesen minyak memang kena jual. Pernah jumpa tak kedai jual minyak tak jual rokok? Kalau ada kedai kat kampung hak minyak jenis tu, pernah tengok? Minyak cak borak lah, borak oil lah apa semua tu. Borak oil pun dia pakai pump lah ni. Sebab tu kat kampung saja nak beritahu. Minyak turun lagu mana harga pun, sebotol harga dia sama. Faham tak? Minyak naik, duk kira jual botol juga, percaya tak? Cuma minyak dalam botol dia ada naik turun. Minyak murah, minyak banyak. Minyak mahal, minyak turun. Harga tetap. Percaya tak? Dia tunggang. Kalau kedai kampung, janganlah pergi tanya, minyak yang 97 ada tak? Dalam 7 mendatang apa pun tak tahu. Itu contoh. Baik. Sekarang cuba tengok lagi. Dividen 9,000 lebih tu bercampur hak halal, bercampur dengan haram. Kita nak ambil hak halal saja kan? Hak halal, ambil duit hak bunga dividen tadi, darab dengan 30, dapat 2,000 lebih. Saya nak ringkaskan jimat masa. Cara A tu susah kan senang?
Ha? Susah. Last sekali, pusaka berjumlah 17,000 lebih. Campur dividen halal, dapat 9,000 lebih. Yang tu pusaka. Payah. Hak senang macam mana? Cuba tengok cara pendek. Cara pendek ni senang kira tapi ilmu dapat tak banyak. Pusaka buat macam mana? 26,000 lebih, darat 75.5%, dapat 9,000 lebih. Hak tu pusaka. Pusaka tu wang pokok campur dividen halal. Hak lebih dividen tak halal. Baru selesai cuci harta. Tengok belak bawah. Wang tunai di rumah ada RM882. Faham? Dalam dompet ke? Lagi mana? Dalam timilo ke? Lagi? Dalam sarung. Tahu cushion? Sofa. Ada zip pun. Pernah buat kerja tu tak? Ni saya pernah. Hak saya lagi malu. Kan bila nak kenuri ni kita akan cuci rumah kan. Masa tu saya duduk dengan mak mentua. Abang anak-anak menakan lah, menakan tu pun ada anak dah. Mai tolong cuci sat rumah tok apa. Tok depa mak mentua saya. Buka cushion sarung tu. Buka nombor ekor melemak lah tu. Lepas kata apa, Pak Teh tikan nombor ekor bila ni? Mai sat nak abang. Cushion tu bukan Pak Teh punya. Cushion tu Pak Ndak hangpa punya. Pak Ndak abang kepada isteri saya. Nama Hamzah. Dia punya. Pergi tanya dia. Pak Ndak, tikai ekor cushion tu Pak Ndak punya. Tapi Pak Ndak beli. Orang nak pindah rumah, dia jual cushion murah-murah kat Pak Ndak. Jadi siapa dia punya? Tuan hak asal tu dah. Hak asal beli tu. Dia babuh dalam tu nak sembunyi pada bini dia. Faham tak? Jadi bukan salah Pak Teh. Bukan salah Pak Ndak. Salah orang hak jual. Oh, jadi Pak Ndak beli sekali nombor ekor? Tak. Pak Ndak kali nombor ekor. Pak Ndak beli cushion. Dalam tu nombor ekor. Bukan Pak Ndak beli kertas tu tak laku dah. Faham tak? Faham? Okey, clear. Barang kemas RM168 tu main mana tu? Dia bawa orang kemas, dia pergi tunjuk kat kedai emas. Ni kalau jual dapat berapa ringgit? Suami dia memang amanah sungguh. Bukan parti amanah ni. Sangat amanah. Kira-kira campur habis. Siap. Campur semua berjumlah 22,000 lebih. Haji tak buat lagi. Haji nak naik bila tu? Tahun 2050. Mati tahun ni kan? Tak apa. Tolak 2,000. Hak baki 20,000 lebih tu, yang tu boleh faraid. Nampak tak susah dia? Jawapan dia, mampu tak kita kira sendiri? Tak mampu. Tak mampu, bawa pergi kat peguam. Pergi kat peguam, nak tunggu bicara tak? Bila nak selesai? Takut saat lagi, duit bagi kat lawyer, pusaka tak dapat. Jadi, nak bagi tahu, kalau duit tunai ada di tangan, adik-beradik tak bergaduh, kan boleh kira tanpa mahkamah. Faham tak? Syarat kena kerti ya. Tapi kalau adik-beradik bergaduh nak faraid juga, kadang-kadang dapatlah faraid tapi dapat tak terang mana. Faham tak? Kalau duit 10,000, lawyer ambil 5. Faham tak? Memang betul. Tapi kos terlampau tinggi. Kos tinggi itu memang kena sebab surat menyurat hak tu, hak ni tu. Nak pergi cari batu nisan, siapa mati dulu, siapa mati kemudian. Memang banyak benda lah. Macam tu. Cuba tengok kita ringkas. Firdaus dapat 1/4. Okey, dalil dia ayat Quran surah An-Nisa ayat yang ke-12. Ayah dengan mak masing-masing 1/6 surah An-Nisa ayat 11. 4 dengan 5 dia dapat asabah ayat 11 mukadimah dia. Syamsul bin Mahmud kesian kat dia, dia tak dapat. Rupa-rupanya kita mati, abang adik kakak kita tak dapat kalau kita ada ayah. Atau ayah tak ada, kita ada anak laki-laki. Sebab tu ni sebagai misal lah. Okey, abang kita anak laki-laki dia mati. Kita senyum sebab apa? Tak faham. Abang kita anak laki-laki dah seorang. Mati. Faham?
Abang kita tu pula kaya, mati. Kenapa adik-adik senyum? Alhamdulillah, pusaka abang kita mai kat kita. Sebab anak dia mati dulu. Jenis ni pak menekan bagus ni. Alhamdulillah lah, anak mati dulu. Baru abang kita mati. Kalau tidak, tak rasa apa. Teruk sangat pak menekan jenis macam tu. Baik, ringkas dia, 5 di bawah tak boleh nak bahagi. 12 darab 3 jadi 36. Cuba tengok ringkas dia. Suami dapat 25%, formula tengok kotak sebelah dia dapat RM5,174.27. Okey, ayah jumlah boleh baca sendiri. Yang paling tersenyum siapa dia? Anak laki-laki bernama Ahmad dapat 5,000 lebih, banyak daripada suami si mati. Okey, clear. Dah selesai dah cerita. Anak-anak kalau nak menolak, silakan bagi kat ayah. Ayah, kami sepakatlah nak bagi kat ayah. Okey, tak payahlah. Kami nak bagi kat ayah. Alhamdulillah. Ayah dia kena tolak dulu. Tak tolak dulu. Faham tak ni? Tolak dulu. Buat-buat tak mau. Faham tak ni? Jangan tolak. Alhamdulillah, nampak sangat. Faham tak? Buat-buat tak mau, tak anak pakai jadi tak bagi. Geram tak? Ayah kami sepakat ni bagi kat ayah. Ayah kata tak, ayah ambil gambar. Tak apa, ayah tak mau. Geram tak? Aku buat-buat tolak lepas pakai jadi sungguh. Payah cerita. Okey, nak minta pula malu. Payah. Baik, selesai. Tengok pula kitab kita. Okey. Nak mengaji susah ni. Baik. Cuba cari stesen kita dulu. Muka surat tak silap saya. Muka surat 1020. 1020. Siapa dapat 2/3? Senang cakap, 2/3 ni perempuan Melaka. Laki-laki tak ada dapat 2/3. Perempuan Melaka 2/3 dengan syarat bilangan 2 orang ataupun lebih. Yang pertama siapa dia? Cuba tengok dulu. Penerima 2/3 dan syaratnya terdapat 4 jenis pewaris yang layak menerima 2/3. 2/3, 2 palang 3. Dan masing-masing tertakluk kepada syarat-syarat tersendiri. Jaga-jaga bila periksa belajar ni, dia bagi 2/3. Dia ada syarat dia. Anak perempuan, 2 orang dapat 2/3 dengan syarat si mati tak ada anak laki-laki. Kalau ada anak laki-laki, perempuan tak dapat 2/3. Dia akan dapat 1. Laki-laki kan dapat 2. Dia ada syarat dia. Jangan duk pegang anak perempuan 2/3. Betul? Kalau anak kita, perempuan 2 orang, 2/3. Tapi kalau anak perempuan 2 orang dan kita ada anak laki-laki, anak perempuan bukan 2/3. Pusaka kita akan bagi 4. Anak lelaki 2, perempuan dapat 1-1. Nampak tak? Dia kena pikut tu. Benda ni kena ada dalam kepala lah. Untuk macam tu. Kita yang jadi payah ni sebab mengaji sebulan sekali. Kan? Hak jenis mengaji hari-hari, memang senang faham. Dalil adalah anak saya sendiri. Saya mengajak, contoh balik kuliah maghrib ni, dululah duduk Mesir tahun akhir dah. Nak bulan 9 insya-Allah habis kot. Saya balik, dia sambut saya, tolong buka pintu. Okay. Ada apa? Nak mengaji. Anak perempuan. Okey, jom kita mengaji. Saya mengajak anak saya baca, dia berbaris, dia cerita kat saya dengar. Syok tak mengajak ni tu. Dia baca, dia berbaris, dia cerita kat saya dengar. Kalau tak betul, saya buat pembetulan. Penting. Awal pagi, bagi 10 latihan faraid. Nak tidur, dia main tunjuk. Tu saya latih anak saya. Kira pusaka saya mati nanti, anak saya kira lah. Macam tu. Jadi nak cerita dia ada syarat-syarat dia pula tu. Syarat-syarat dia pula. Kalau ada anak laki-laki, dia berubah. Kadang-kadang, bukan 2/3 anak perempuan saja. Kakak pun ya juga. Kakak ni nak beritahu. Kena beritahu
kakak tu kakak mengikut mana? Kakak dengan yang si mati itu, pak tu mak tu ke pak tu mak lain ke mak tu pak lain? Faham tak? Ni kak si mati. Yalah, kak si mati, dia dengan si mati lagu mana? Pak tu mak tu ke? Pak tu mak lain ke? Mak tu pak lain ke? Kakak tak boleh. Kakak tak terima. Kadang-kadang berlaku ada ayah sama, tapi bukan ayah tu. Contoh mak menikah 2 kali, dua-dua lelaki nama sama. Contoh berlaku dekat tok tiri saya. Tok tiri saya nama Sum binti Gani. Suami pertama Ahmad bin Saleh. Suami yang kedua Ahmad bin Tahir. Nampak tak? Dua-dua nama Ahmad nak? Nama sama, tapi Tok Wan lain. Yang tu kena ukak balik-balik lah. Sama juga kadang-kadang orang perempuan ni, bila dia menikah 2 kali, anak bin tak sama. Dalam kad menalan berbeza tak? Tengok kad menalan kita boleh beza tak? Satu ibu, satu bapa. Boleh beza tak tengok kad menalan? Tak boleh. Kalau contohlah, abang bin Husin, adik bin Husin, mak tak sama. Masa tu kena cari surat beranak. Masa ni lah peluang nak tipu waris. Peluang tipu waris. Sebab apa? Bin sama. Nampak tak? Jadi, orang yang tanya saya faraid, tanpa bagi nama, saya tak kira. Sebab kemungkinan saya kena tipu, waris lain kena tipu, akhirat saya tak nak jawab. Tadi ada seorang hamba Allah, dia hello saya. Nama tak naik. Saya jawab, siapa dia ni? Tak payah beritahu kita kawan. Yalah tak syok bersembang. Beritahu lah, nanti kenal Dia tanya macam-macam, pada saya jawab. Nak tanya sikit, siapa dia? Dia abang nama dia. Dia buh pula di hujung Wahabi. Dia buh nama dia, nama saya tak abang. Nama saya tiap-tiap Wahabi. Saya tahu ustaz buh nama Wahabi. Sebab orang semua kata saya Wahabi. Saya nak buh apa lagi? Kalau tak abang Wahabi, orang tak kenal. Saya ni nak cerita, pengalaman saya mengaji. Kadang duk mata perguruan bagai-bagai, orang suruh lawan geng Wahabi. Saya tak payah lawan. Saya geng Wahabi, saya tak lawan. Cumanya, satu masa dia akan tanya soalan. Last kali dia akan tanya saya. Saya ngajak anak, lama-lama dia kabur habis. Kadang saya tanya anak dia, ayah lah yang subuh baca kunut nak? Anak boleh report. Ayah, tak tanya ayah subuh kunut nak? Dia duk kenen aku. Lama-lama dia jadi neutral, tahu neutral. Neutral. Cara dia macam tu. Jadi bila dijawab, kad pengenalan pun tak cerita, peguam dia minta tak kad pengenalan? Minta. Kadang dia perlu surat beranak. Bila tak bagi, kemungkinan peguam kena tipu. Last kali, hakim kena tipu. Last lagi, ada waris yang patut dapat, tak dapat, yang tak dapat, dapat. Tu tengok. Yang pertama siapa dia? 2 orang atau lebih anak perempuan kepada si mati. Siapa-siapa meninggal, ada anak perempuan 2 orang, atau 3, atau 10, atau 100, perempuan belaka 2/3. Tapi jaga-jaga. Kalau ayah mati, anak perempuan ada 10 orang, bini mengandung, tunggu dulu. Anak keluar lelaki ke perempuan? Kalau keluar perempuan, 2/3. Dapat makin sikit. Kalau keluar lelaki-lelaki, perempuan 1, lelaki-lelaki 2. Tu nah. Ingat, bila faraid ni, kalaulah misalnya ayah anak perempuan 2 orang. Ayah mati. Faraid lambat, mati seorang. Seorang dapat setengah. 2 orang 2/3. 2/3 bagi 2 dapat seorang 1/3 kan? Bila nak faraid, kena amanah. Ya arif Tuan Hakim, ayah saya mati, ni saya seorang lah. Kak saya mati dah. Tapi mati lepas ayah saya mati. Mati lepas ayah. Okey, Hakim kata tak apalah.
Kakak kamu mati tu ada suami tak? Ada anak? Kena beritahu. Itu waris ganti. Kalau dia pergi duduk sengap, jawapannya hakim kena mohon. Sebab tu bicara mahkamah ni, dia perlu ulang bicara kalau ada kesilapan. Dan saya memang duk dapat kes-kes yang berlaku di mana ada kesilapan kira. Kira dia kalau ada salah, dosa lah. Bila berdosa, ulang bicara. Tak larat nak masuk keluar mahkamah. Kadang ulang bicara kos sampai 10,000. Lah nak buat macam mana? Mai saya nak ajak. Duit ada tak? Ada? Baik. Mai saya kira balik. Fainah betul. Dan kamu ambil hak orang punya. Lebih kamu ambil. Kamu bayar balik kepada waris yang tak dapat. Tenang bayar duit. Tapi syarat ada duit. Kalau duit tak ada, kamu kena jual, bagi balik duit. Kalau tidak, akhirat jenuh. Jenuh nah. Baik, dalil dia kata tengok bawah. Bagi memperoleh 2/3 pusaka, mereka perlu memenuhi satu syarat saja, iaitu tidak wujud bersama mereka anak laki-laki. Anak laki-laki tak ada 2/3. Saya ni kadang-kadang sampai jahat dah. Salam dengan kawan-kawan, tengoklah kereta, tengok belakang. Loh, pusaka tak habis. Faham tak ni? Isteri 1/8. Anak-anak 2/3. Abang adik kakak habis. Faham tak ni? Tolong kira isi kereta tu macam mana. Bukan mati lagi pun. Dah syok jenis tu. Nak buat macam mana? Tadi saya nak beli apa tu, kabel tag kan, hak duk ikat apa-apa tu. Kawan tu imam surah saya, imam 2. Dia tegak saya waktu turun cermin. Oh, ni anak baru. Hak tu mak baru. Ya. Dia dengan abang dia, hak pak tu mak lain lagu mana? Okey? Nampak tak? Anak tu dengan anak lelaki ni, pak tu mak lain. Bini baru, bini pertama mati. Anak perempuan tu dengan anak perempuan tu dengan lelaki lain. Hak tu mak tu pak lain. Hak ni pak tu mak lain. Pening bini dia gelak. Payah no. Payah. Boleh faham tak? Hak ni kena cerita kat peguam. Dalil dia fa in kunna nisaan, sekiranya yang mati tinggal anak perempuan belaka. Faqasnataini, 2 orang ataupun lebih. Falahunna, bagi perempuan-perempuan anak tadi, sulusa ma tarak, 2/3 pusaka. Tapi 2/3 ni jangan faham 2/3 terus dah. Kena tolak dulu upah haji. Kena tolak dulu zakat. Kalau wang syubhah, tolak dulu wang syubhah. Ada hutang, kena bayar hutang. Ada wasiat, tengok wasiat kepada siapa. Dah clear dah, baru faraid. Yang utama dia jenazah bila mati, ke bumi dulu tak? Ke bumi dulu, ke bayar hutang dulu. Tu. Keluar jenazah pada rumah, tak tebur kan? Ada waris jawab. Cakap, tuan-tuan, kalau si mati ada hutang dengan tuan-tuan, tolong beritahu saya. Kalau dia nak melawak, hak bagi tu halal lah. Macam mana apa tu, Maidin. Oh, Maidin lah naik nama. Sebab dia kata hak mencuri tu terdesak. Memanglah terdesak sebab apa? Tak ada apa-apa berbaki di rumah. Semua yang bawa kuasa habis. Nak makan tak ada. Corbah masuk. Dan dia kata bakli terdesak. Saya halalkan. Alhamdulillah. Faham no? Jadi lepas pada tu, kita akan rasa apa? Ish, bagus juga no. Lepas tu pergi taman batik. Faham taman batik? Saya pergi pasar raya. Biasanya saya tak masuk. Saya duduk dalam kereta. Kan, kalau masuk lambat. Lepas orang perempuan, lepas musim banyak. Ni contoh melawak. Perempuan belakang saya tak tahu lah. Sahabat saya, FB saya lah. Suami bawa pergi Cameron. Beli pokok bunga banyak ah. Dia kata, tak. Dia beli satu awak. Beli satu nanti mai pula. Kalau beli banyak, isteri pun bijak. Kalau beli banyak, dia tak mau pergi dah. Pandai betul tak tahu. Tanya suami-suami ni. Suami-suami ni. Ada dompet duit tak? Ada tak dompet? Ada. Ada tak dia buat sorok?
Hak celah-celah belah dalam ada bohong sorak. Hak 10, 20 duduk di luar. Dalam dompet ke? Hak yang banyak-banyak tu buat dalam. Kira-kira isteri tengok, oh duit tak banyak. Faham tak no? Tak pergi balik korek balik jenah habis. Model sampai dia aman. Baik, lagi sambung. Rasulullah SAW pernah menetapkan sebanyak 2/3 pusaka Sa'ad untuk 2 orang anak perempuannya. Mari saya cerita sikit. Kebetulan masih ingat hadis tu. Sa'ad ibn Rabi' dia meninggal dalam peperangan Uhud. Orang dulu-dulu pergi perang minta doa bagi mati. Kita kalau pergi perang adalah minta doa bagi mati. Ada tak? Doa bagi apa? Doa bagi ayah balik selamat. Apa semua kan? Orang dulu pada. Pergi kamar balik dah. Pergi perang Uhud. Dengan Nabi SAW. Ingat perang Uhud. Yang ada sahabat tak dengar cakap Nabi. Nampak tentera kafir. Dah kalah dah. Lepas serbu turun. Masa serbu turun tu. Berlaku serangan. Kalah. Tu. Saat dia perang tu lah. Bila meninggal, syahid, perempuan dia, ada anak 2 orang dengan Sa'ad. Main mengadu. Kira lah ni mengadu apa dia? Pi pejabat tanah. Bagi hantar pusaka kecil lah tu. Bicara dulu dia agak muda. Pi mengadu, ya Rasulullah. Bukan ada pendaftar mahkamah apa, tak ada. Dulu senang. Harta ni 2 orang ni, Ibnata Sa'din. Anak perempuan Sa'ad. Anak Sa'ad, anak saya lah juga. Qutila abuhuma syahidan ma'aka bi Uhudin. Pok dua-dua ni mati syahid perang Uhud. Jelas tak? Tu laporan lah tu. Fa'aqaza ammuhuma malahuma walam yada' lahuma malan. Pak menakan tu abai pak. Abai pak pada perempuan ni. Pak menakan pada budak-budak orang ni. Pak menakan habis-habis. Tak tinggal apa-apa harta. Walam yada' lahuma malan. Tak tinggal pusaka. Wala tunkahani illa bimal. Anak perempuan saya ni payahlah nak menikah sebab tak ada apa. Saya nak tanya. Kalau isteri miskin, isteri kaya, nak mana? Rupa sama-sama comel. Hak seorang miskin, seorang duit banyak. Nak mana? Nak mana? Ish, tak ada nak fikir. Bini mai kat belakang lah. Tentu ambil kurang-kurang, ambil isteri yang ada Honda Jazz. Nak Honda Jazz tak keluar dah. Ataupun ada kereta sikit-sikit. Kan? Ada rumah lagi bagilah. Anak saya pusaka tak ada. Pak menakan ambil habis. Dalam mengadu kat Nabi, maka Allah turunkan surah An-Nisa. Hak yang kita duk bincang hukum ni lah. Anak perempuan 2 orang tu. Dia turun surah An-Nisa. Nabi Jibril baca. Nabi dengar, Nabi hafal, sahabat berhafal. Orang perempuan tu faham dah ayat Quran. Kan? Jadi Nabi panggil seorang lelaki-lelaki. Hampir abang dekat pak menakan budak ni. Beritahu apa dia? Kata, Akti ibnatai Sa'din sulusan. Bagi anak perempuan Sa'ad 2/3. 2/3 ni. 2/3 2 orang. Wa ummahuma. Mak kedua-dua. Mak ni bini lah. Asumun 1/8. Fama bakhiyah fahwalak. Yang baki kalau ada, ambil kat kamu. Itu hadis. Nak faraid, nak kena kira tak? Nak kena kira tu jadi matematik. Hak jenis ni lah budak-budak duk mengaji. Kelas hari Sabtu dengan saya. 3 jam satu kali kelas. Geng-geng nak jadi peguam. Jadi soalan ni hampa jawab. Nanti salah saya akan buat pembetulan. Latih tubi bagai-bagai. Hak ni geng-geng ustaz je boleh masuk. Kita ronda meja ke meja. Okey ni salah. Ni salah. Masa tu saya pula rajin gelak orang. Faham tak rajin gelak orang? Pelajar saya. 2/1 pakai kalkulator. 2/1. Saya panggil dia kalkulator sampai habis mengaji. Nanti bila dia kahwin, dia kata, siapa dia? Saya ni lah kalkulator. Astaghfirullahaladzim.
Lekat tak? Kawan-kawan panggil kalkulator. Ada anak murid saya, kalkulator murah. Nama kalkulator murah. Kalkulator dia, kata tak? 2 bahagi 3 darab 12. Atau 12 bahagi 3 darab 2. Jawapannya 7.9. Saya kata ni kalkulator cap ayam murah. 2/3 pada 12, 8 ke 7.99? 2/3 12, 8 kan? Kalkulator hang ni murah. RM5 kot. Sampai keluar, panggil kalkulator murah. Faham tak? Tapi dah jadi peguam dah. Peguam. Hak paling syok sekali. Seorang murid, dia belajar kira pusaka. Ayah dia kira pusaka, turun mai kat dia. Dia telefon. Dia abang nama dia Abdul Rahman. Dia kata, saya ni guru dia. Ustaz. Saya ni nama ustaz ni. Lah. Ustaz gelak saya dulu 9 suku. Saya pun lupa dah. Apa dia 9 suku? Saya kerap masuk kelas 9 suku. Jadi, ustaz panggil 9 suku. Sampai keluar, raman apa 9 suku. Ya Allah. Kita dah lupa dah, tapi dia ingat lagi. Tapi dia tak marah. Dalil tak marah, ziarah saya bagi anggap hak mahal, hak manis. Tapi itulah. Pelajar hak bijak, kita tak ditolong semua. Hang kena kira sendiri, nanti mai tunjuk. Kalau tak reti, dia kira, kita ajak. Okey, kiraan dia paling mudah macam ni lah. Anak perempuan 2/3. Isteri 1/8. 8 darab 3, 24. Isteri dapat 3 sebab 24 bagi 8 dapat 3. Anak perempuan 24 bahagi 3 darab 2 dapat 16. 16 bagi 2, 88. 88, 16 campur 3, 19, 24 tolak 19 jadi 5. 5 dapat kat Pak Menakan. Pak Menakan kena bagi balik 19/24. Kalau tak bagi balik, kamu berdosa. Hak zaman dulu mana ada kitab-kitab apa. Law ni dipermudahkan. Ada guru mengajar, ada buku Melayu lah, Rumi, bagai-bagai. Tambah law pula ada kalkulator faraid. Faham? Seronok tak pakai tu? Kalau dia mohong, kita sedap. Saya nak tanya, kalkulator kita kerti pakai tak? Kalkulator kadang kita tak pandai. Maklumat hak kita buat masuk tu, jangan silap. Contoh dia, ayah mati tinggal isteri. Isteri kita panggil apa? Mak. Dia pergi buh nama mak. Salah. Kalau buh nama isteri 1/8, buh nama mak 1/6. Sebab apa buh nama mak? Kami panggil mak. Mak apa tu bini ayah kamu? Susah tak? Jadi kena cek balik. Yang kedua, 2 orang atau lebih anak perempuan kepada anak laki-laki si mati. Pernah dengar tak? Anak perempuan pada anak laki-laki. Cucu lah. Ingat, cucu ada 4 jenis. Saya ulang, ada 4 jenis. Percaya tak 4 jenis? Yang pertama, anak lelaki kepada anak lelaki kita. Itu cucu tak? Yang kedua, anak perempuan kepada anak laki-laki kita. 2 dah. Yang ketiga, anak lelaki kepada anak perempuan kita. Yang keempat, anak perempuan kepada anak perempuan si mati. Ada 4. Yang dapat faedah siapa dia? Anak lelaki, anak perempuan daripada anak laki-laki saja. Faham tak? Padahal cucu ada 4. 2 jenis yang dapat. Sama juga sepupu dapat pusaka. Syarat sepupu tu, dia mesti laki-laki. Dan daripada Pak Menakan. Bukan sepupu daripada Mak Menakan. Pak Menakan pula, Pak Menakan sebelah ayah, sebelah mak tak mau. Pak Menakan sebelah ayah pula ada 2 jenis. Ada Pak tu, Mak tu, ada Pak tu, Mak lain. Penat tak? Susah no? Susah. Susah. Tapi tak apalah, kena main hari-hari. Main hari-hari. Okey, mereka memperoleh 2/3 dengan 2 syarat. Tiada asabah bersama mereka. Tahu tak asabah?
Anak perempuan kepada anak laki-laki, 2 orang dapat 2/3, seorang dapat setengah. Syarat jangan bersama dia anak laki-laki daripada anak laki-laki. Kalau ada anak laki-laki daripada anak laki-laki, 2/3 tak dapat, mereka akan berkongsi asabah, laki 2, perempuan 1. Hak ni kena cek lah. Kalau hidup, senang lagi nak tanya. Kalau mati, nak tanya siapa? Mati terlampau lama, nak pergi tanya siapa? Sampai tak ingat siapa mati dulu. Kami pun tak ingat siapa mati dulu. Tak, saya tak boleh kira. Ada rezeki di taman saya. Si mati, tinggal anak perempuan. Dan tinggal sepupu. Yang sepupu tu anak siapa? Anak pak menekan ke anak mak menekan? Saya pun tak tahu, Ustaz. Tapi sepupu lah. Tak, saya tak boleh kira. Pergi balik cari dah tak ada siapa tahu. Mampu. Sampai kelar kes tu tak selesai. Kalau tak selesai hari ni, lagi 10 tahun selesai tak? Makin lama orang makin tahu ke makin tak tahu? Aku pun lupa sebelah mana aku tak tahu. Ni contoh hasil kira 8 jam setengah baru siap. Mula-mula nama Mimi, perempuan. Kira-kira siap. Silap, Ustaz. Nama Alimi, laki-laki ni aku geram. Nak kira balik, ronyeh tahu ronyeh. Nak kena ronyeh balik, buat kerja. Baik. Si mati tidak mempunyai anak sama ada lelaki ataupun nak ingat, anak perempuan pada anak laki-laki, kadang dia tak dapat kalau yang mati ada anak laki-laki. Contoh paling senang. Ada anak laki-laki seorang. Seorang tu mati. Hak mati tu ada anak. Lelaki ada anak perempuan. Contoh, ayah kita mati. Saya mati dah. Saya anak laki-laki. Mak saya mengandung pula cucu. Anak pada saya tak dapat lagi. Kena tunggu anak keluar. Kalau keluar anak tu pak menekan saya lah, tapi dia adik saya, tapi pak menekan pada anak saya. Dia panggil paksu. Pernah berlaku tak maksu dengan anak menekan duduk sekelas? Kira-kira anak perempuan, anak laki-laki dapat anak, kita pun dapat anak. Kadang cikgu tanya 2 beradik dah, ni maksu saya. Ni saudara, ni paksu saya. Tak kena ambil kira. Dalil mereka menerima 2/3 ialah kias dengan anak-anak perempuan. Suka nak sebut. Dalam Quran tak sebut cucu dapat pusaka. Dalam Quran tak sebut Tok Wan dapat pusaka. Hak ni orang panggil kias. Okey. Ayah tak ada, Tok Wan ambil tempat ayah. Anak laki-laki tak ada, cucu laki-laki daripada anak laki ambil tempat anak laki dia ambil. Macam tu lah. Sama juga abang adik kakak pun macam tu juga. Kadang abang mati tapi abang ada anak. Anak abang tu anak menekan tak? Anak menekan pun dapat. Ada syarat-syarat dia. Dia kata ataupun mereka ini termasuk dalam kata nama anak perempuan. Kadang-kadang berlaku dalam masyarakat kita tak? Dia bagi kat mak dia, mak kat tok dia bagi ibu. Tadi saya singgah kedai nasi kandak. Saya makan nasi kandak, tapi nasi kandak orang Melayu. Nasi kandak Haji Ramli, saya faham 4. Biasanya kalau saya makan, Haji Ramli ada, free. Mak dia ada, free. Anak dia ada, free. Tapi tadi masa nak makan, mereka semua tak ada. Jadi kena bayar. Kena bayar. Jadi nak cerita dia, saya kata kepada hak jaga cashier tu, cucu dia, panggil tu Ustaz. Dia panggil mak tok. Mak tok tu ialah tok dia. Mak tok, mak panggil, tok panggil. Kat mak, mak. Kat tok, mak tok. Tu dia kena cara elok. Ini berdasarkan bahawa kata nama ini digunakan makna hakiki dan simbolik. Kadang-kadang ada cucu panggil Kak Tok Wan, ayah. Ada. Dalil paling senang, bila kita ada anak, ayah kita dukung anak kita.
Kita balik bawa anak, dia dukung kita tak? Dukung siapa? Saya ingat lagi dulu, susah lah ya Allah. Balik Madam Mesir, motor tak ada. Pinjam motor abang ipar, nombor motor pun tak ada. Tinggal kat simpang jalan, naik bas, turun kat Pekan Kulim, naik bas pergi kat Junjung, orang main ambil. Orang satu kerja kat Sungai Bakap. Dia kuih sikit-sikit lah. Akhirnya bolehlah beli motor sebiji AL5 PM89 kapal keluar dah. Elok lagi road tank baru mati tahun 2009. Kapal keluar tak bereduk, guna buat apa? Guna pergi surau. Raja tu takkan nak jumpa polis kot. Lalu depan rumah JPJ. Dia tak tahan sebab motor tu pergi surau ya. Okey, nak jadi cerita dia. Bila kita naik motor apa-apa semua tu duk bergerak sikit kan. Nak balik kampung susah tak? Anak Mesir 2 orang lahir. Boleh tak naik motor? Nak balik kampung? Tak boleh. Naik motor, turun dekat stesen bas, isteri naik teksi, saya ikut belakang. Nak balik kampung. Tu. Bila sampai di rumah, kami masuk rumah, anak hilang. Ayah bawa pergi Patamuni cari sate, cari apa. Nak habaq kata, sayang ayah kepada kita, tumpah kepada anak. Kadang-kadang, anak kita lah, cucu kepada ayah kita pun kadang dia panggil anak dia juga. Faham kot nah? Contohnya, Nabi Ibrahim tu, bapak kita. Bapak betul tak? Tak. Berapa generasi dia panggil bahasa macam tu. Lagi yang ketiga, tuan-tuan duk tengok jam dah noh. Telajak masa apa? Teruk dah masa kan. Saya nak buka peluang pertanyaan dulu kalau ada. Sekali telajak masa tak syok juga. Ya soalan. Masa ayah dia? Cerita macam mana? Masa? Tak payah takat. Okey, baik. Okey. Baik. Cara dia macam ni. Ayah mati, dia tinggal harta apa? Tanah ke duit? Kalau barang kemas, kena cek balik. Barang kemas tu berapa ringgit? Ya. Dia kena macam ni. Main cerita baik. Barang kemas tu, kalau berat dia 85 gram dan tak pakai, tolak zakat. Kalau barang kemas 85 gram, dipakai, tak kena bayar zakat. Lagi ulang. Barang kemas kalau dipakai, kalau berat tak sampai 170 gram, kena zakat. Law ni nak beritahu, dulu masa kita faraid tu, barang kemas kita berapa gram? Kena tanya dulu. Kalau tak cukup, tak ada zakat lah. Sekiranya mencukupi, tapi kita tak tahu hukum, kita dah faraid dah. Katakan kena bayar zakat. Kurang-kurang kita lepas dulu tanggungjawab kita. Hak bahagian hak kita dapat tu, kita bahagi dengan 40, bayar zakat ayah kita punya. Beritahu kat semua waris lah. Semua waris ni, hampa lalu hampa dapat berapa ribu. Hampa kena bahagi 40, 25% pergi bayar zakat. Buat macam tu. Kita kurang kita dah bayar dah zakat bahagian kita. Bahagian kita. Sama lah juga. Contoh, faraid pusaka, ayah kita ada mak lagi. Tapi masa faraid, mak pada ayah kita mati dah. Faham tak? Jadi nak buat macam mana? Hatta kalau kita dapat 60,000 seorang, tolak 10,000. Itu bahagian mak kepada ayah kita. Tengok pula waris dia siapa. Jangan ambil 10,000, pergi bayar zakat. Jangan. Sebab duit itu milik waris. Milik mak kepada ayah kita. Cari waris-waris dia pula. Merengking kata. Lah kena confirm diingat balik. Mas tu berat mana? Kena zakat ke tak kena zakat? Kalau tak kena zakat, tak ada bayar apa-apa. Okey, contoh lagi. Kalau ayah mati, tinggal tanah. Tanah tak ada zakat.
Mana ada zakat tanah. Tetapi orang meniaga tanah, dia kena bayar zakat perniagaan. Bukan zakat tanah, zakat perniagaan tanah. Okey, clear lah. Jadi macam tu lah. Bayar zakat, carilah adik-beradik. Contoh dia, pupu kita duduk Kuala Lumpur nu, rumah pergi tinggal tiang simen saja. Pergi bantu dia lah. Adik-beradik dulu bantu. Baru kita hak bergaduh pun jadi baik balik. Macam tu. Clear lah soalan. Ada muslimat nak tanya? Semua bakat duduk tengok jam dah. Contoh betul kah? Anak perempuan seorang, dia akan dapat setengah. Contoh, yang mati tinggal anak perempuan seorang. Setengah. Lebih lagi pergi kat siapa? Isteri 1/8. Yang mati ada ayah lagi tak? Kalau ada ayah 1/6. Campur bagi kalau ada lebih. Ayah pun mati dah, tengok. Yang mati ada abang adik kakak. Abang adik kakak yang dapat ialah abang adik kakak hak pak tu mak tu. Kalau tak ada, pak tu mak lain. Hak mak tu pak lain tak dapat. Sebab dihalang oleh anak perempuan. Dia kena cek balik si ibu sebapak ke, sebapak ke, si ibu kena cek balik. Dia tak boleh buat mudah lah. Biar lambat, asal kita kira betul. Tapi kalau periksa, biar lambat tak jadi. Dalam periksa, biar lambat, asal betul. Nak bangkan apa, masa menjawab 3 jam je. 3 jam, boleh tak boleh, takat tu saja. Kan ustaz pesan suruh cermat. Cermat tu hakik tak ada soalan periksa ni. Faham tak ni? Faham tak? Orang tanya kita, tak boleh jawab. Jawab Allahu'alam. Memang bagus. Soalan periksa jawab macam tu, saya tak pergi makan langsung. Wallahu'alam. Bukan tak ada apa. Bukan ustaz pesan tak boleh jawab Allahu'alam. Betul? Hak jenis kuliah ni, Wallahu'alam. Periksa berjawab Wallahu'alam. Tak ada makan apa. Faham tak? Okey. Clear gitu kan? Kalau ada anak kedua dalam perut, tunggu dia keluar. Kod hak keluar tu laki-laki. Bila laki-laki, perempuan hak setengah tadi, dia tak dapat setengah dah. Dia akan dapat 1, anak lelaki dapat 2 bahagian. Kalau ada isteri tu akan dapat 1/8. Tapi kadang-kadang nak beritahu, suami mati, tinggal anak, bini tak ada anak. Faham tak? Pening dah. Suami mati, tinggal anak, bini tak ada anak. Sebab ni bini hak baru. Bini hak lama mati dah, ada anak. Bini baru, anak tak ada. Laki mati, bini 1/8 sebab suami ada anak. Begitu juga sebaliknya, perempuan ada anak, laki tak ada anak. Laki perempuan tu mati, suami kan dapat 1/4 sebab perempuan ada anak. Perempuan laki tu pula tak. Mana ada anak? Hang tak ada anak, tapi dia ada anak. Macam tu nah. Dia kena faham. Orang tanya soal ni kadang-kadang dia agak pusing supaya kita akan kata dia dapat. Ni saya duk kira Farid ni memang boleh kesan lah. Ni cara nak tipu ni. Cara nak tipu. Nah. Dan saya boleh ajak juga cara nak tipu. Tapi jangan buat lah. Cara waris duk tipu. Ni anak si mati. Anak si mati berapa orang? Ada seorang ni. Kamu dengan dia siapa dia? Saya dengan si mati ni, dia tok saya. Oh, tok kamu. Kamu dengan dia, tok kamu. Tengah siapa dia? Tengah ayah saya. Ayah saya mati dah. Tinggal saya lah cucu. Anak lelaki pada anak lelaki. Kira pusaka dapat kat dia semua. Kena tanya lagi. Tok dulu bukan menikah 2 kali ya? Tok perempuan. Yalah, menikah 2 kali. Nampak? Tu boleh kesan dah nak mohong tu. Dengan lelaki hak lama ada anak tak? Ada anak tak? Mana ada? Ada orang kata ada anak. Ada lah anak. Mati dah. Lama dah. Siapa mati dulu? Cara kita duk teka tu memang nak mohong. Memang mohong. Baik, last sekali ni kad saya. Nanti ada bukti baru beritahu. Balik-balik daripada tu, dia telefon. Macam ni lah saya cerita betul lah. Tok saya, dia menikah 2 kali. Dengan lelaki pertama, dapat anak lelaki-lelaki seorang, dia bercerai.
nikah lelaki kedua, dapat anak lelaki, anak lelaki itu mati. Saya anak dia. Faham tak? Anak lelaki-lelaki dengan lelaki pertama tu, ada lagi. Jawapannya hang tak dapat apa. Semua pergi kat puak penangkah hang. Nampak tak? Tu strategi kadang-kadang ada orang duk atong dia. Atong hang buat macam ni. Macam ni. Buat macam ni hang dapat. Hang tak buat macam ni, hang tak dapat apa. Bila ada tomok, okey. Nak buat macam mana? Dia sanggup menipu. Nipu kalau minta maaf pun tak jadi. Kena bagi balik. Bagi balik kepada waris dia. Wang ringgit bagai-bagai. 5 kupang pun kena faraid. Contoh dia, simpan-simpan rumah jumpa duit ayah 5 kupang. Nak buat macam mana? Tanya balik. Ayah masa mati anak lelaki-lelaki tak ada tak? Kalau tak ada anak lelaki-lelaki, kena faraid. Sebab duit 5 kupang dia tak habis kalau rumah, dia akan pergi ke abang adik kakak. Tertentu, no? Macam itulah. Wallahualam. Terima kasih kepada yang bertanya 2 orang. Ada hadiah apa-apa tak untuk orang tanya? Tak ada apa, tak kat tu lah. Wallahualam. Muslimat seorang pun tak main. Laki-laki main 2 orang. Faham laki-laki main 2 orang. Hak tanya tu kira ramai. Nanti hantar soalan, passing main soalan, ngetes ke apa ke, sama-sama kita kongsi. Dan saya malam ni kuliah terakhir saya untuk tahun ni. Untuk tahun ni. InsyaAllah tahun depan kita sambung lagi. Faham kot, no? Kebetulan hari ni ada 2 masjid minta ganti, saya tak boleh. Saya bukan ligan kuliah. Siapa dulu, saya akan pergi situ. Kan? Jadi, kalau nak bagi tahu masa lain yang lapang, insyaAllah saya pergilah. Macam itulah. Moga kita dipertemukan pula pada tahun hadapan, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sabila liman ihtada. Allahumma ja'al jam'ana haza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.